Kurang 24 jam lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bakal berhadapan dengan situasi harga barang naik yang berpotensi untuk menjadi sangat-sangat tidak terkawal. Kita tidak pernah bersedia, tetapi persoalannya, sejauh mana kita akan kena. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau anda perhatikan live saya dengan web viral sejak beberapa hari ini, anda akan dapati antara perkara yang sangat-sangat menjadi tajuk perbincangan kami ialah berkenaan dengan pelaksanaan SST kepada beberapa perkara esensial yang akan memberikan kesan yang langsung terhadap harga barangan dekat negara kita ini. Sebagai contohnya, kalau anda masih ingat, kerajaan pernah mengatakan bahawa sektor logistik akan dikecualikan daripada SST. Tetapi pada minggu lepas, kerajaan telah menggazetkan sektor logistik selain daripada perkhidmatan digital akan dikenakan SST. Dan benda ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang selalu saya katakan kepada anda, ini akan menyebabkan peningkatan kos harga barangan. Macam mana benda boleh jadi macam tu? Sebab sekarang kita kena faham satu perkara tau. Anda kena ingat, sektor logistik ini termasuklah lori ikan, lori sayur dan sebagainya, lori penghantaran barangan dan sebagainya. Ini termasuk sektor logistik. Dan bila kos SST mereka naik, mereka akan mengalami peningkatan kos operasi mereka. Dan bila kos operasi mereka meningkat, mereka takkan serap tahu kenaikan tersebut. Apa yang mereka akan buat? Mereka akan serapkan kenaikan kos itu kepada end user, kepada harga barangan. Kita juga kena masalahnya. Ini belum saya cerita tentang diesel yang bakal tidak lagi disubsidikan untuk sektor logistik ini. Sebab kalau anda masih ingat, harga diesel ini hanya akan disasarkan kepada beberapa golongan tertentu sahaja seperti pengangkutan awam dan sebagainya. Tetapi untuk sektor logistik, lori menghantar makanan ini, diorang tak dapat subsidi diesel. Jadi diesel akan meningkat kosnya untuk mereka. SST naik dan kemudian diesel pun dah tak ada subsidi. Anda bayangkan sajalah apa yang bakal berlaku sebenarnya. Dan kalau anda masih ingat, kita juga ada bising berkenaan dengan pelaksanaan SST untuk bil api dan juga bil air. Semalam, Menteri Kewangan kedua iaitu Datuk Seri Amir Hamzah telah menyatakan untuk bil air tidak akan dikenakan SST. Tetapi untuk bil api, penggunaan lebih RM220 sebulan ataupun 600 kWh ini akan dikenakan SST. Dan ini tuan-tuan dan puan sekalian sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk menyesakkan lagi hidup kita. Ya, lebih daripada 85% rakyat tidak akan terkena dengan kenaikan itu. Tetapi jangan dilupakan, mereka yang berniaga dari rumah sebagai contohnya, yang ada deep freezer, yang berniaga Food Panda ke Shopee Food ke Grab Food ke dari rumah, yang ada microwave, yang buat kek dan sebagainya. Mereka ini menggunakan elektrik lebih daripada 600 kWh. Dan mereka inilah yang akan terpaksa membayar SST dek kerana pengguna elektrik mereka yang melebihi had tersebut. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan menyebabkan peningkatan kos mereka, kenaikan harga barangan yang dijual oleh mereka. Dan inilah tuan-tuan sekalian yang akan menyebabkan kenaikan harga barang untuk kita dan akan menyebabkan kenaikan kos itu, kos ini dan sebagainya. Dan apa akan jadi pada mereka ini kalau harga barangan mereka naik? Berkemungkinan besar orang tak akan beli sebab orang pun tengah tak ada duit. Jadi macam mana dengan perniagaan mereka? Sedangkan mereka ini kebanyakannya B40 yang cuba untuk mencari pendapatan tambahan, atau mungkin M40 yang tersakiti dan macam-macam lagi. Punya teruk keadaan pada kita kini tuan-tuan sekalian dengan SST yang sangat-sangat cacat merbak ini, sampai Persatuan Pengilang Malaysia telah menyatakan tolong kembalikanlah GST, perbaiki GST punya pelaksanaan, kembalikan GST, tolong masukkan SST. Tan Sri Sohtian Lai iaitu pengerusi Persatuan Pengilang Malaysia telah menjelaskan GST jauh lebih efisien dan bagus berbanding dengan SST. Kalaulah Persatuan Pengilang Malaysia yang rata-ratanya dikuasai oleh orang-orang Cina juga mengatakan demikian, maka siapalah kita untuk menidakkan perkara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jelas dan nyata sekarang ini, orang-orang Cina mula merasa tempiasnya dengan kenaikan-kenaikan harga barang ini. Ini menyebabkan perniagaan mereka tidak lagi selaku dahulu. Mereka memang terima hakikat, pelanggan utama mereka kebanyakannya adalah orang-orang Melayu. Bisnes mereka banyaknya dalam lingkungan orang-orang Melayu. Orang Melayu yang banyak membeli barangan mereka. Jadi bila harga barangan yang mereka jual itu mahal dan orang-orang Melayu yang majoritinya mungkin B40, M40 ini tak mampu untuk beli barangan mereka, mereka akan terkesan. Tidak ada sesiapa pun yang suka bila perniagaan itu tidak dapat berjalan dengan cantik dek kerana kenaikan harga barang yang menyebabkan rakyat tak mampu untuk membeli barangan-barangan tersebut. Jadinya,
Cina-Cina ini yang kita katakan, oh mungkin mereka tak kisah sebagainya, sebenarnya mereka ini sangat-sangat terkesan dan mereka telah pun bersuara. Dan kita yakin, kalaulah orang Cina yang kebanyakannya pemilik perusahaan pun telah bersuara, tolong kembalikan GST, tolong masukkan SST, kita tak nak benda ini. Benda ini akan menyebabkan kenaikan harga barang yang melampau-lampau, yang akan menyebabkan gangguan kepada pasaran. Orang Melayu, orang Indah, apatah lagi. Kerana itulah ketika live saya dengan YB Viral 2 hari lepas, saya telah mengatakan isu kenaikan harga barang ini, isu yang melanda negara kita pada ketika ini, bukan isu perkauman. Kita tak cerita Melayu, tak cerita Cina, tak cerita India. Kita tak cerita Perikatan Nasional, tak cerita Pakatan Harapan, tak cerita UMNO, tak cerita parti politik pun. Kita cerita tentang survival rakyat. Apa yang rakyat dah hadap sekarang ini, potensi-potensi kejahanaman yang rakyat bakal hadap, dan kita kena cari jalan untuk keluar dari semua ini. Memang yang Dipertuan Agong mengatakan bahawa jangan politicking sampailah ke PRU. Ini bukan soal politik, ini soal perut rakyat. Ini soal hidup mati rakyat. Jadi kepada kerajaan, tolonglah berhati perutlah sikit. Tolonglah jangan implement SST ini merata-rawa. Dan kalau boleh lagi cantik, tolong kembalikan GST. Sekarang ini Persatuan Penggilang Malaysia pun telah bersuara. Tokan-tokan telah pun bersuara. Takkan anda nak diam lagi? Kalau rakyat bersuara mungkin anda tak layan. Tetapi kalau tokan-tokan ini yang memang memegang ekonomi negara kita ini yang bersuara, saya yakin anda tak mampu untuk menafikan lagi suara-suara yang terbit ini. Lainlah kalau anda masih lagi beranggapan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan anda dan anda boleh buat apa sahaja anda suka. Sebab Sani Hamzan pun dah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.